hidup dia, dia terkenal sebagai salah seorang daripada sahabat Nabi yang handsome. Ubadah bin As-Samit, dia bukan sahaja seorang sahabat, dia bukan sahaja seorang pejuang yang hebat, dia bukan sahaja handsome, tetapi dia juga seorang arkitek dan town planner. Kalau hari ini tuan-tuan sampai di Mesir, sampai hari ini ada Masjid Amru bin Al-As. Masjid Amru bin Al-As itu, dia salah seorang yang terlibat di dalam mereka bentuk masjid itu dan terlibat di dalam membina dia. Dia menikah pun dengan satu orang hebat yang bernama Ummu Haram bin Milhan, iaitu mak penakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Isteri kepada Ubadah bin Samit ini hebat sehingga kan dia ikut serta dalam kumpulan tentera pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ikut serta dalam rombongan tentera yang pergi ke Cyprus untuk nak takluk Cyprus. Isteri Ubadah bin Samit, bukan Ubadah bin Samit, isteri dia pun hebat, ikut dalam pasukan tentera pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ikut dalam pasukan tentera naik kapal pergi ke Cyprus. Dan dia meninggal dalam perjalanan balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ubadah bin Samit meriwayatkan hadis ini. Dia kata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin. Dia kata, aku dengan sekumpulan sahabat telah bay'ah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bay'ah maksudnya di depan Nabi, dia mengaku, dia berjanji di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubayyi'ukum ala an la tusyriku billahi syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bai'ah kepada kamu semua dengan beberapa perkara ini. Nabi kata, hampa mai kerana nak berjanji depan aku. Baik, berjanjilah di depan aku. Yang pertama, an la tusyriku billahi syai'an. Seumur hidup hampa tidak akan syirik Allah dengan satu benda pun. Wala tusriqu. Nabi kata, berjanjilah seumur hidup hampa tidak akan mencuri. Wala taznu. Berjanjilah depan aku. Nabi kata, bahawa seumur hidup hampa tidak akan berzina. Wala taqtulu auladakum. Berjanjilah dengan aku. Nabi kata, yang hampa sekali-kali tidak akan bunuh anak hampa dalam apa keadaan sekalipun. Wala ta'tu bi buhtan. Dan berjanjilah depan aku bahawa hampa tidak akan buat bohong. Wala ta'suni fi ma'ruf. Nabi kata, berjanjilah dengan aku bahawa hampa sekali-kali tidak akan mengingkari benda-benda ma'ruf. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Nabi kata, siapa yang menunaikan janji-janji ini, pahala di sisi Allah. Nabi, tuan-tuan, dia tidak pernah berjanji dengan kebendaan. Dia tidak pernah janji dengan duit ringgit. Nabi tidak pernah janji dengan jawatan. Nabi SAW dia janji dengan sahabat-sahabat dia
dengan pahala daripada Allah. Kalau sekiranya hampa boleh jamin hampa tidak syirik Allah, hampa boleh jamin hampa tidak mencuri, hampa boleh jamin hampa tidak akan berzina, hampa boleh jamin hampa tidak akan bunuh anak hampa dalam apa keadaan sekalipun, hampa boleh jamin hampa tidak akan jadi orang yang berbohong, hampa boleh jamin bahawa hampa tidak akan mengingkari benda-benda baik yang disuruh oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa boleh janji benda-benda ni, fa ajruhu 'ala Allah, pahala Tuhan. Wa man asaba min zalika syai'a, tapi barang siapa yang berjanji kemudian dia mungkir janji, dia berjanji tidak akan syirik Allah, tiba-tiba dia syirik Allah. Dia berjanji dia tidak akan mencuri, tiba-tiba dia curi. Dia berjanji dia tidak akan berzina, tiba-tiba dia berzina. Dia berjanji dia tidak akan bunuh anak dia, tiba-tiba dia gugurkan kandungan di dalam rahim dia ataupun di dalam rahim isteri dia. Dia berjanji bahawa dia tidak akan berbohong, tiba-tiba dia berbohong. Dia berjanji bahawa dia tidak akan mengingkari benda ma'ruf, tiba-tiba dia mengingkari benda ma'ruf. Bang siapa yang berjanji tiba-tiba dia memukiri janji itu, fa ukhidha bihi fid dunya, Nabi kata dia dihukum di atas dunia. Dia mencuri, dia berjanji untuk tak mencuri, tiba-tiba dia mencuri, tiba-tiba dia ditangkap kerana mencuri, tiba-tiba dia dijatuhkan hukum potong tangan kerana mencuri. Fahuwa kafaratun lah wa tahur. Nabi kata hukuman yang dia kena itu mengkifarahkan dosa dia dan dia menjadi orang yang bersih. Wa man sadarahullah, Nabi kata barang siapa yang berjanji untuk tidak buat benda-benda salah, tiba-tiba dia buat benda salah, tetapi Allah tutup daripada pengetahuan orang. Dia berjanji untuk tidak berzina, tiba-tiba dia berzina dan siapa pun tak tahu melainkan Allah. Dia berjanji untuk tidak mencuri, tiba-tiba dia mencuri, siapa pun tak tahu melainkan Allah. Maknanya waman satarahullah, barang siapa yang buat jahat tapi Tuhan tutup kejahatan dia, fadzalika ilallah, maka itu terserah kepada Allah. In syaa azabahu, kalau Tuhan mau akhirat esok Tuhan azab dia. Wa in syaa ghafara lah, kalau Tuhan mau dia berjanji untuk tidak berzina, tiba-tiba dia berzina, siapa pun tak tahu melainkan Allah. Dia bertaubat lepas itu, dia tidak dihukum tapi dia bertaubat lepas itu. Kalau Tuhan nak menerima taubat dia, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, depa dengan Nabi macam tu. Kalau mereka tidak pergi jumpa Nabi, tidak bai'ah depan Nabi pun tak apa, tetapi mereka nak lebih lagi kuat diri mereka, mereka pergi bai'ah depan Nabi untuk tak buat benda-benda tak elok. Pasal apa? Pasal para sahabat Nabi, mereka adalah golongan manusia yang sungguh-sungguh nak lari daripada buat benda tak elok. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, lamma kana yaumu Khaybar aqbala nafarun min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahid fulanun syahid hatta marru ala rajul faqalu fulanun syahid faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nar fi burdatin aghallaha aw aba'ah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya ibn al-Khattab, izhab fanadi fin nas annahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Qala Umar fakharajtu fanadaitu ala innahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata ketika selesai perang Khaybar, dan perang Khaybar ni perang lawan siapa? Lawan Yahudi. Hari ni kalau tuan-tuan ada rezeki sampai di Madinah, pergi buat haji ke, pergi buat umrah ke, tuan-tuan ziarah Madinah. Kalau package yang tuan-tuan ambil itu, travel agent tu bawa tuan-tuan pergi ke Khaybar. Itu perkampungan Yahudi di Madinah. Dulu segala suku Yahudi, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, semua duduk situ. Berlaku perang kerana mereka pada mulanya buat perjanjian dengan Nabi. Tiba-tiba mereka mengingkari janji. Nabi serang mereka di kubu mereka di Khaybar. Yahudi Khaybar inilah yang meracuni Nabi. Bagi hadiah dekat Nabi kambing seekor, mereka buah racun dalam, sehingga berbekas merah di tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, lamma kana yaum Khaybar, apabila selesai perang Khaybar, aqbala nafarun min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekumpulan sahabat Nabi mai menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai perang, depa mai jumpa Nabi nak bagi report. Nak report dekat Nabi tentang peperangan yang baru selesai. Faqalu, maka kata sahabat-sahabat yang pergi menghadap Nabi ni, depa kata fulanun syahid, fulanun syahid. Depa kata dekat Nabi, ya Rasulullah, kawan kita Fulan bin Fulan dia sudah syahid. Kawan kita Fulan bin Fulan dia sudah syahid. Kawan kita Fulan bin Fulan dia sudah syahid. Depa sebut nama. Sebut nama dia ni dah mati syahid. Sebut nama dia ni dah mati syahid. Depa nak bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta marru ala rajul, sehinggalah sampai kepada satu nama depa sebut dekat Nabi. Depa kata syekh ni pun mati syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalla inni ra'aituhu fin nar fi burdatin aghallaha aw aba'ah. Tiba-tiba bila sebut nama hak seorang ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi kata dak, dia ni dak. Dia sebut nama. Nabi tak tengok pun mayat orang ni. Tapi bila disebut nama dia ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dak, hak ni dak. Nabi kata inni ra'aituhu finnar, kerana aku nampak dia di neraka. Tuan-tuan, ikut perang dalam pasukan Nabi, gugur di dalam perang sabilillah, faham orang kata dia syahid. Tiba-tiba Nabi SAW menafikan benda tu. Nabi kata tak, kalau dia ni tak. Pasal apa? Pasal Allah bagi aku nampak dia ni duduk dalam neraka. Fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Dia duduk ada dalam neraka pasal apa? Pasal duduk ada bersama dengan dia satu burdah, satu kain selepang. Sahabat kita saudara Zul pakai ni, dia panggil burdah, kain abuh sebai atas bau ni. Aku melihat dia di dalam neraka bersama dengan dia kain ni. Bukan maksud siapa pakai kain ni masuk neraka. Jangan ni tuan-tuan bisa salah faham pula, jenuh saya. Ramai lah ni hak duk ubuh atas ni dia pakai Ustaz Samsuri kata abuh neraka. Bila bukan yang tu. Ni sahabat hak mati ni, sahabat yang mati, yang nampak macam syahid, mati di dalam perang Khaybar ini, Nabi kata diperlihatkan kepada aku dia dalam neraka bersama dengan dia kain tu. Nabi kata, kain apa? Kain yang dia ambil daripada harta rampasan perang
yang belum dibahagikan. Harta rampasan perang ni dia kena himpun, bila selesai perang Nabi nanti bahagi. Dia ni dia berkenan kain tu, dia takut masa pembahagian tak dapat kat dia. Dia ambil in advance, ambil dulu. Itu pun salah. Walaupun kalau tuan-tuan tengok saat lagi perbincangan dalam bab hudud, dalam bab potong tangan, orang yang mengambil barang daripada Baitul Mal ataupun orang yang ambil barang daripada harta yang belum dibahagikan tidak kena potong tangan. Pasal apa? Pasal barang yang dia ambil itu daripada tempat yang orang pakat sharing. Barang Baitul Mal, barang yang orang semua ada hak boleh ambil. Barang ghanimah, barang harta rampasan perang, siapa yang ikut pergi perang ada bahagian dia dalam tu. Dia ni punya salah apa dia? Pasal ambil dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata dia ni tak syahid, pasti telah diperlihatkan kepada aku dia ni duk ada dalam neraka bersama dengan dia kain tu. Kain tu bukan kain dia, kain daripada harta rampasan perang yang tak bahagi lagi, dia ambil dulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, ya Ibn al-Khattab. Nabi kata, wahai Umar Ibn al-Khattab, izhab fanadi fil nas. Nabi kata, Umar, pergi keluar dekat orang ramai. Nuh ada pergi bagi tahu dekat depa yang ramai nu, annahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Bahawa tidak akan masuk syurga melainkan betul-betul beriman kepada Allah. Pergi ambil barang hak bukan hak kita, itu menunjuk kata tak beriman. Barang bukan hak kita, kita pergi ambil, bermaknanya waktu hang ambil itu hang tak beriman kepada Allah. Kalau hang beriman kepada Allah, hang tak berani nak ambil barang yang bukan hak hang. Nabi kata, Umar pergi bagi tahu dekat orang ramai semua bahawa tidak akan masuk syurga melainkan orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Qala Umar, Sayyidina Umar kata, bila Nabi suruh, fa kharajtu fanadaitu, aku cepat-cepat keluar daripada depan Nabi, pergi dekat orang ramai semua dan aku seru bagi tahu dekat semua orang, ala innahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Ketahuilah hampa semua bahawa tidak boleh masuk syurga melainkan orang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena faham bahawa syurga itu tempat yang sangat mulia, tidak boleh masuk ke dalam dia melainkan orang-orang yang mulia. Sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, kata dia, kana ala thaqalin nabi sallallahu alaihi wasallam rajul yuqalu lahu Kirkirah, famata, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa fi an-nar, fadhahabu yanzuruna fawajadu alaihi kisaan aw aba'ah qad ghallaha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Kata dia, ada satu orang laki-laki, dia ni dipanggil dengan nama Kirkirah. Nama dia Kirkirah. Kalau kita baca dalam syarah hadis ni, dia kata Kirkirah ni dia orang African. Dia orang African. Dia kerja dengan Nabi sebagai penjaga tunggangan Nabi, especially waktu Nabi nak pergi perang. Hal yang melibatkan kenderaan tunggangan Nabi naik, Kirkirah jaga. Maknanya apa tuan-tuan? Dia dengan Nabi close dah. Close tuan-tuan.
Satu orang yang tuan-tuan kenal, public figure. Satu orang yang tuan-tuan kenal. Tak kira lah tuan-tuan kenal Datuk Najib ke, tuan-tuan kenal Tok Guru Haji Hadi ke, tak kira. Itu public figure. Siapa jadi driver dia, close tak dengan dia? Close, walaupun dia driver. Dia jadi driver Datuk Najib, dia close dengan Datuk Najib. Sambil awak kereta, dia boleh sembang. Dia kata, Tok Seri, saya boleh. Satu orang driver kepada Tok Guru Haji Hadi, close tak dengan Tok Guru Haji Hadi? Close. Kita nak pergi pegang cium tangan dia pun tak senang. Driver bila masa pun boleh. Dia close. Kira-kira raja jaga tunggangan Nabi. Close tak dia dengan Nabi? Close dia dengan Nabi. Dia rapat dengan Nabi. Famata. Mati kira-kira ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa finnar. Dia mati. Bila mati, Nabi kata dekat orang semua, Nabi kata kira-kira di neraka. Masya Allah tuan-tuan. Nabi kata huwa finnar. Kira-kira di neraka. Terkejut sahabat-sahabat. Dia duk berkhidmat dekat Nabi. Dia close dengan Nabi. Dia orang yang rapat dengan Nabi. Macam mana dia mati, Nabi boleh kata huwa finnar, dia dalam neraka. Fazahabu yanzurun. Sahabat-sahabat ni pakat cari kira-kira ni. Dia mati di dalam perang. Pergi cari mana dia mayat kira-kira ni. Macam mana Nabi boleh kata dia di dalam neraka? Semua sahabat ni fazahabu, pakat pi semua, duk search body, duk cari badan mayat dia duk tang mana, yang zuruna, pakat ramai-ramai nak tengok ni mayat kira-kira ini. Fawajadu alaihi kisaan aw aba'ah qad ghallaha. Didapati bersama dengan mayat dia ada sehelai kain yang belum dibahagikan. Kain daripada harta rampasan perang yang belum dibahagikan, dia balas dah kat dia. Nabi tak tengok pun. Allah bagi tahu dekat Nabi, kesian dekat dia. Dia habis masa berkhidmat untuk engkau wahai Muhammad. Ending dia macam tu. Pasal apa? Pasal dia tak boleh sabar. Dia ambil barang yang bukan hak dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran. Satu, ambil harta secara tak betul itu salah dan berdosa besar. Satu, nak kena drill masuk dalam kepala kita. Mengambil harta yang bukan hak kita, mengambil secara salah itu salah dan berdosa besar. Satu. Yang kedua, walaupun terlibat dan sama-sama ikut perang, tetapi kerana mencuri dan kerana mengambil harta yang bukan hak dia, dia tetap salah dan dia tetap ke neraka. Walaupun dia ikut dalam perang sama dengan Nabi, tapi kerana cepat tangan, neraka. Yang ketiga, hati-hati. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari kerana mengambil harta yang seumpama ini. Kalau kita nak contohkan, duit masjid. Kita jadi bendahari masjid, kita jadi AJK masjid, kita jadi tukang kira tabung Jumaat di masjid. Jangan ambil walau sekupang. Kira-kira duk kerja untuk Nabi, ambil selai kain saja, Nabi kata dia di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan ambil duit derma orang. Kalau kita tukang kutip duit derma, kita tukang kutip, bukan duit kita. Jangan ambil. Jangan ambil duit yang menjadi amanah orang. Jangan. Kita nak pergi haji, kita nak pergi umrah, ada satu orang kirim, Ustaz, saya bagi RM50, Ustaz bagilah.
tentang mana, masjid-masjid mana yang ada di Mekah, Madinah. Tabuh dalam poket, kita anggap benda ni. Jangan. Kira-kira orang yang menjaga tunggangan Nabi sehelai kain, Nabi kata dia di neraka. Jangan ambil duit pesaka yang bukan hak kita. Jangan ambil duit kelab kebajikan di tempat kerja kita. Jangan ambil duit share partner kita dalam menjaga. Kerana semua benda ni akan merosakkan agama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 221. Muka surat 222. Nombor polis 222. Bawah sekali dia kata suruh orang mukmin dengan takwa dan wasilah. Malam ni punya ayat dia nak cerita tentang benda ni, tentang kita disuruh bertakwa kepada Allah. Disuruh kita ni ada takut kepada Allah. Bila ada takut, kita tak buat benda yang disebut di dalam mukadimah tadi. Kerana takut. Firman Allah ayat 35 surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Ayat Quran cantik. Dia start tu dia cekak jantung kita. Wahai orang yang beriman, kalau betul kamu beriman kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan buat kerja suka hati, jangan ingat apa nak buat-buat. Jangan. Tanya dulu, benda ni boleh tak boleh buat. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan tuntutlah oleh kamu kepadanya akan wasilah. Yakni apa-apa perhubungan yang boleh menghampirkan kamu kepada Allah. Allah bagi satu garis panduan umum dalam ayat ni. Dalam nak jadikan kita ditakut kepada Allah ni, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah apa-apa wasilah, apa-apa jalan yang bila kita buat, kita boleh takut Allah. Tuhan agak open dalam hal ni, selagi mana tidak salah. Maka buatlah, sama ada zikrullah dengan lidah atau hati. Kalau sekiranya zikir itu boleh menjadikan kita rasa kita lebih bertakwa kepada Allah, berzikirlah. Lain orang, lain cara. Ada orang dia main duduk dalam masjid, cukup dah dia rasa dia close dengan Tuhan. Cukup dah dia main daripada luar, dia masuk, dia ambil ayat semayang tu, dia nak langkah masuk dalam masjid tu, dia dah rasa dah. Dia dah rasa kecut hati dah. Dia dah rasa dia buat. Ada orang masuk dalam masjid pun tak rasa apa lagi. Dia semayang, dia zikir, baru duk main pelan-pelan dalam hati dia, baru duk main. Rasa sayang pada Allah, rasa cinta pada Allah. Kalau wasilah itu boleh membuatkan dia rasa rapat dengan Allah, buat. Ada orang dia bila duduk sorang-sorang, dia ambil biji tasbih, dia duduk tarik subhanallah, 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 subhanallah. Setiap zikir yang terbit daripada mulut dia tu menyebabkan dia rasa hati dia makin mampat dengan Allah. Buat. Tuhan sebut dalam ayat ni, wabtaghu ilaihil wasilah. Buatlah apa wasilah pun tak apa. Janji hang dengan Tuhan cantik. Buat. Sama ada itu zikrullah, iaitu zikir dengan lidah dan hati yang dinamakan muraqabah ataupun musyahadah ataupun dawamul hudur. Ini bahasa-bahasa tasawuf. Yang maksud dia satu saja. Maksud dia kita rasa kita diobserve oleh Tuhan. Itu maksud muraqabah, maksud musyahadah dengan maksud hudur, maksud dawamul hudur.
Kita rasa Tuhan do observe kita. Feeling tu ada, feeling. Kita boleh feel benda tu. Rasa macam Tuhan duk tengok aku. Maka aku kena beradab. Apa cara yang hang buat, hang boleh menyebabkan hang rasa dekat dengan Tuhan, buat. Dan bacalah Quran, selawat, berdoa dan sebagainya. Yang sekalian itu taat dan kebajikan kepada Allah, dan itu adalah sunat. Dia kata, buatlah. Kalau sekiranya dia ni satu orang yang dia akan rasa dia dekat dengan Allah kalau dia berselawat. Dia duduk Allahumma salli ala Muhammad. Tiap-tiap kali dia sebut tu Allahumma salli ala, dia rasa hati dia. Kalau itu wasilah dia, selawatlah. Kalau sekiranya dia bila berdoa, dia rasa dia ni cukup close dengan Tuhan, berdoalah. Ada orang tuan-tuan, dia tiap-tiap kali sujud dalam sembahyang, dia tak miss doa. Dia dah set dah dalam kepala dia. Mulut sebut Subhana Rabbiyal A'la, tapi hati dia duk lintih apa? Ya Allah, ampunlah dosa aku, dosa anak, dosa bini aku, dosa mak ayah aku. Benda tu dia hudur, dia hadir dalam hati dia setiap kali sujud. Dia sujud ni bukan mulut sahaja dia sebut Subhana Rabbiyal A'la, tapi bila dia sujud tu benda tu mai dalam hati dia. Dia rasa dia paling hina di depan Allah. Dia minta, ya Allah, ampunkan dosa aku, dosa bini aku, dosa anak-anak aku, dosa mak ayah aku, tempatkanlah mak ayah aku dalam syurga. Tiap-tiap kali sujud benda tu timai. Maka sujud itu boleh hampirkan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda ni atas kita tuan-tuan. Benda ni satu mujahadah kepada kita semua. Kita yang set benda ni. Tiap-tiap kali sujud, dia mai. Apa yang kita nak minta, dia mai. Dia mai. Dia mai. Sujud kita jadi lazat. Kita rasa lazat sujud. Pasal apa? Pasal di dalam sujud itu kita rasa kita hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang wasilah itu adalah wasilah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang boleh jadi dirinya hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan boleh menjadikan dia kekasih Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka dengan wasilah itu boleh jadi ia pendengaran Allah, pendengarannya boleh jadi penglihatan Allah, penglihatannya, dan menjadi tangan, langkah dan tampar Allah itu, maka itu wasilah Allah kepadanya. Ini dia ada dalam hadis qudsi. Kalau tuan-tuan baca, Tuhan kata seseorang itu akan menjadi awliya aku, akan menjadi kekasih aku, dan apabila orang itu menjadi kekasih aku, penglihatannya penglihatanku, pendengarannya pendengaranku, tamparnya tampar aku. Hadis qudsi. Nak habang kata apa? Manusia ni apabila dia sangat hampir dengan Allah, Allah bersama dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana persembahan kita kepada raja-raja. Kita sembah Allah ni tak tahu nak habang besar dia. Kita sembah raja pun kita rasa kecil, kita rasa besar raja ni. Ini kan pula Allah, raja pada hari akhirat, raja kepada sekalian raja yang ada. Dan kita baca di Masjid Jelutong yang lepas, Tuhan tanya aina mulukul ardi. Kita baru baca ya Masjid Jelutong 2 bulan lepas. Tuhan kata aina mulukul ardi. Di hari akhirat esok Tuhan tanya, mana dia orang yang jadi raja di atas muka bumi dulu? Mana? Tuhan kata. Pasal apa? Pasal pada hari akhirat tidak ada raja melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Maliki Yaumiddin. Dia raja yang memiliki hari akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Dan bersungguh-sungguhlah oleh sekalian kamu pada jalan Allah kerana nak meninggikan agamanya, dengan perang seterunya
yang nyata dan juga seterunya yang tersembunyi. Kita mesti bersama dengan Allah dalam nak melawan seteru Allah. Seteru Allah ni dia kata ada dua. Satu yang obvious nampak, satu lagi yang tersembunyi kita tak nampak. Siapa dia? Yang obvious itu ialah kafir, manakala yang tersembunyi itu munafik. Dia kata kafir terang nampak, depa memang tak boleh terima. Allah Subhanahu wa taala depa dengar nama Allah, depa nak naik bulu rumah semua. Depa satu penyakit dua ada kat depa ni. Satu lagi apa? Munafik. Tunjuk kata okey dengan Islam, tapi dalam punya meluat dekat Islam, Allah yang mengetahui. Begitu. Mudah-mudahan kamu dapat menang dan mendapat syurga dan lepas daripada neraka. Firman Allah, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum 'adzabun alim. Bahwasanya segala orang kafir itu, jika bagi mereka itu barang yang di dalam bumi sekaliannya dan seumpamanya sertanya, supaya tebus mereka itu dengannya akan diri mereka itu daripada azab hari kiamat, nescaya tidak diterima daripada mereka itu. Ni Tuhan nak abang kat kita apa? Tuhan nak bagi tahu kata, hang kaya macam mana pun masa hidup atas dunia ni, kalau hari akhirat esok masuk neraka. Kekayaan yang ada kahang banyak mana pun di atas dunia ni tak boleh nak tebus, tak boleh nak bayang untuk keluar daripada neraka. Tak boleh. Atas dunia ni kayalah macam mana pun, hari akhirat esok kalau masuk neraka, semua kekayaan ada tu kalau nak bagi kat Tuhan, nak minta keluar, Tuhan tak terima. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam Quran, dalam hadis cerita, Masya Allah, pasal apa yang orang bila masuk neraka ni tak boleh tahan? Pasal apa? Surah An-Nisa ayat 56, Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sadaqallahul azim. Tuhan kata sesungguhnya orang yang engkar ayat aku masa di atas dunia, baca ayat Quran, Allah suruh buat lagu ni, tak mau. Barang siapa yang masa hidup atas dunia dia duk bantah perintah Tuhan, saufan nuslihim nara, Tuhan kata akhirat esok kami akan humbankan dia ke dalam neraka. Tuhan dia very simple, dia tak ada masalah. Aku bagi jadi hampa, aku hantar Nabi pi, aku buat turun Quran kepada Nabi, aku suruh Nabi pihak ajak hampa isi kandungan Quran. Hampa ikut, aku bagi syurga. Hampa lawan, aku buat dalam neraka. Very simple. Tak payah orang cerdik untuk nak fikir, untuk nak faham benda ni. Very simple. Tuhan kata, hampa tu aku buat. Aku hantar Nabi pergi dekat hampa. Aku buat turun Quran bagi dekat Nabi tu, suruh ajak hampa. Kalau sekiranya hampa ikut, syurga. Kalau sekiranya hampa lawan, hampa bantah, aku buat dalam neraka. Maka Allah sebut dalam ayat tu, innal ladzina kafaru biayatina, sesungguhnya orang-orang yang engkar dengan ayat-ayat Quran kami, saufa nuslihim nara, kami akan lempak mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, apabila hanguih kulit mereka kena bakar dengan neraka, apabila dihumbankan ke dalam neraka, kena bakar rentung kulit mereka ni, baddalnahum juludan ghairaha, kami tukar kulit yang hanguih itu, kami bagi jadi kulit baru. Tujuan dia apa? Liyadhuqul azab, supaya manusia rasa azab neraka itu. Saya dah abang dah dulu,
Sains buat kajian. Hak sakit tu apa tuan-tuan? Sakit tu kulit. Kulit tu yang sakit. Tak percaya, cuba selinap kulit ni tengok. Tempat sakit. Tempat sakit tu di mana? Di kulit. Kulit tu tempat sakit. Tuhan jadikan kita, badan kita ni, flesh ni, Tuhan balut dengan kulit. Bila terkoyak kulit, sakit. Tempat sakit dia di mana? Kulit. Maka dalam Quran Tuhan bagi tahu. Tuhan kata apa? Bila kami humban manusia ke neraka, kullama nadijat juluduhum, apabila hangus kulit tu, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit baru. Tujuan ganti kulit baru apa dia? Supaya saat lagi kena bakar, sakit lagi. Bila sakit, hangus. Bila hangus, ganti lagi. Bila ganti, bakar. Bila bakar, hangus. Bila hangus, sakit. Bila sakit, ganti lagi. Supaya manusia ni liyadzuqul azab. Supaya manusia rasa azab Tuhan. Innallaha kana azizan hakimah. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan maha perkasa, lagi maha bijaksana. Tuhan bijak. Tuhan buat kita, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu tempat sakit kita tang mana. Tempat tu Tuhan do attack bagi kita kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita selalu baca hadis. Nabi SAW cerita di hari akhirat esok, yu'ta bi an'ami ahlin nar, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah fayusbahu fin nari sabah. Dibuat mai satu orang yang dia ni masa hidup atas dunia, dia satu orang kaya, dia satu orang yang hidup mewah, dia satu orang senang di atas dunia. Akhirat di neraka. Tuhan bagi dekat dia senang, Tuhan bagi dekat dia kaya, Tuhan bagi dekat dia mewah, Tuhan bagi dekat dia segala nikmat atas dunia, Tuhan bagi dekat dia. Dia tak bersyukur. Dia kufur Tuhan. Sana esok masuk neraka. Kata Nabi apa dia? Fayusbahu fin nari sabrah. Tuhan ambil ni kawan yang atas dunia dulu punya senang, lenang, kaya raya ni, ambil celup masuk dalam neraka sekali. Angkat naik balik. Summa yuqal, kemudian malaikat tanya dia, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qat? Malaikat kata, wahai manusia, pernahkah atas dunia dulu hang tengok kesusahan? Hal ra'aita khairan qat? Pernahkah atas dunia dulu hang tengok kebaikan? Hal marra bika na'imun qat? Pernah dah atas dunia dulu hang rasa nikmat? Padahal dia atas dunia orang paling senang, dia atas dunia orang paling kaya, dia atas dunia orang paling mewah. Sekali celup dalam neraka, angkat naik, tanya dia balik, hang pernah tak selama ni tengok kesenangan ataupun rasa nikmat? La wallahi ya Rab. Dia kata dah, dia kata seumur hidup saya susah. Nabi nak apa? Nak abang kata, yang kata neraka tu kalau kena, dia boleh melupakan segala nikmat yang kita pernah kecapi. Demikian syurga. Dibawa mai di hari akhirat esok, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Dibawa mai pula satu orang yang atas dunia dulu punya miskin, susah, melarat, tapi dia redha dengan kesusahan dia. Akhirat dia masuk syurga. Dicelup dia sekali dalam syurga, angkat naik. Ditanya dia, hang pernah ada tengok kesusahan ataupun rasa susah? Dia kata, la wallahi ya Rab, demi Allah saya tak pernah susah, sedang-sedang saya senang. Nak abang apa? Yang kata syurga tu dia boleh melupakan segala susah yang satu orang pernah lalui sebelum itu. Maksudnya apa? Neraka ni extremely tempat azab, manakala syurga ni extremely tempat nikmat. Sekali kena lupa segala kesusahan, sekali kena lupa segala kesenangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana tu orang bila kena neraka, otak tak ada fikir lain melainkan nak keluar daripada neraka.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, narukum hazihi allati tuqidu ibnu adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluha mithlu harriha, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari duduk dengan sahabat cucu hati. Duduk dengan sahabat, satu orang sahabat sudah cucu hati. Nabi kata narukum hadhihi allati yuqadu ibnu adam, ni api yang manusia duk cucuh ni, Nabi kata juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Api ni hampa duk cucuh, duk masak makan ni, api ni satu sahaja daripada 70 bahagian neraka jahannam. Nabi tanya ni hampa cucuh ni panggang kambing ni Nabi kata 1/70 daripada panas api neraka jahannam tu. Nabi kata lagu tu, sahabat kata wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Sahabat kata ya Rasulullah, ni pun dah cukup panas dah. Nabi kata ni api hampa duk panggang kambing ni 1/70. Duk ada di sana tu 69 kali ganda ni lagi. Ni baru 1/70. Sahabat ni bila dengar, cuy kata dekat Nabi. Dia pun kata, ya Rasulullah, ni pun dah cukup panas dah. Nabi SAW kata apa? Fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an. Nabi kata dah, neraka esok tambah 69 kali ganda ni. Itulah neraka. Nabi kata. Bila kita tengok hadis-hadis ni, faham kita ayat yang kita baca tadi. Ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala kata innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Tuhan kata kalau hampa di atas dunia dulu hampa ada kekayaan, dan hampa nak tolak kekayaan tu semua, nak suruh Tuhan lepas hampa daripada neraka, la tuqbalu ma tuqbala minhum, Allah tak akan terima. Cerita dia lah ni, bukan esok. Bukan esok baru nak sembang. Lah ni mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pada buat posting masuk dalam WhatsApp. Tulis tu, berapa ramai orang hak duduk dalam kubur tu teringin nak jadi ahli sembahyang. Noh hak duduk dalam kubur tu, berapa ramai. Kalaulah Tuhan bagi dekat mereka peluang balik satu hari satu malam hidup, dia tak sembang dengan anak cucu dia, dia tak sembang dengan bini dia, dia tak sembang dengan siapa pun. Dia balik-balik mai, dia ambil ayat sembahyang, dia nak sembahyang, dia nak baca Quran, dia nak buat ibadat, dia nak bersedekah, dia nak buat apa. Pasal apa? Pasal dia tahu dah macam mana sakit tu ada dalam tu. Kalaulah Allah bagi kat mereka peluang untuk balik mai atas dunia sehari semalam aja, pasti sehari semalam tu akan diisi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, yuriduna an yukhriju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum azabun muqim. Cita-cita mereka itu, orang yang masuk neraka tu, cita-cita depa, kemahuan depa, kehendak depa satu aja. Apa dia? Nak keluar daripada neraka.
Orang yang kena masuk neraka ni tu saya tanya apa kat dia. Dia apa pun dia tak mau. Dia nak satu aja bagi dia keluar daripada neraka ni. Tak mau duduk dalam neraka ni. Pasal apa? Tak tahan azab yang ada dalam tu. Siapa kata? Allah sebut dalam Quran. Wa ma hum bi kharijina minha. Ayat 37 surah Al-Maidah. Tuhan kata wa ma hum bi kharijina minha, sekali-kali depa tak akan boleh keluar daripada neraka. Hari ini bukan hari nak merayu minta keluar, hari ini hari azab. Walahum azabun muqim, dan bagi mereka itu azab yang sangat dahsyat, dan selama-lamalah mereka itu di dalam azab neraka itu.